hidupku penuh arti sejak kita bertemu. Hadirmu menerangi mendung di hatiku. Siapalah diriku tanpamu. Oh bagaimana jika tidak ku rindu. Siapalah diriku tanpamu. Oh bagaimanalah jika tidak ku rindu. Apalah arti diri andai di kau bersedih. Diam hala nafasku tu menggembirakanmu. Biarpun leherku putus untuk itu, demi Allah ku reda berada di jalanmu. Man ana, man ana, man ana laulaku. Kaifama hubbukum, kaifama ahwaku. Man ana, man ana, man ana laulaku. Kaifama hubbukum, kaifama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang berbahagia Dr. Ustaz Azhar bin Yaakob beserta isterinya Datuk Dr. Ustazah Nur Hafizah binti Musa. Yang dihormati Encik Muhammad Nizam bin Wahab, Atashe Pendidikan Education Malaysia Jordan EMJ. Yang berusaha Saudara Nik Muhammad Zamakhsyari bin Nik Muhammad Nasim. Yang dipertua Kesatuan Mahasiswa Kelantan Jordan KMKJ sesi 2020-2021. Seterusnya, Saudari Nurun Nuha binti Muhammad Ismi, Ketua Hal Ehwal Wanita Islam Majlis Perwakilan Mahasiswa Malaysia Jordan MPMMJ sesi 2020-2021. Serta yang diraikan hadirin dan hadirat sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Saya ucapkan buat seluruh hadirin penonton yang bersama-sama kami di dalam sebuah rancangan iaitu Bicara Eksklusif 2020. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita merafakkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada tanggal 25 Ramadan hari ini kita sama-sama diberi peluang, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyertai sebuah majlis ilmu. Sebuah majlis ilmu yang diberi nama Bicara Eksklusif 2020. Untuk makluman hadirin sekalian, program ini adalah merupakan anjuran bersama di antara Kesatuan Mahasiswa Kelantan Jordan dan juga Hal Ehwal Wanita Islam Majlis Perwakilan Mahasiswa Malaysia Jordan sesi 2020-2021.
InsyaAllah majlis pada hari ini akan dikendalikan oleh dua orang moderator. Yang pertamanya saya Wan Muhammad Naim bin Wan Hamidi selaku Setiausaha Agung Kesatuan Mahasiswa Kelantan Jordan KMKJ sesi 2020-2021 beserta sahabat moderator saya pada hari ini Saudari Iffatun Nisa binti Abdul Halim selaku pengurus Hal Ehwal Wanita Islam Majlis Perwakilan Mahasiswa Malaysia Jordan MPMMJ sesi 2020-2021. Terima kasih diucapkan kepada saudara Wan Muhammad Naim selaku sahabat moderator saya pada hari ini. Sekarang penghargaan diucapkan kepada barisan Ahli Jawatan Kuasa Hal Ehwal Wanita Islam Majlis Perwakilan Mahasiswa Malaysia Jordan HEWI MPMMJ, juga pihak Kesatuan Mahasiswa Kelantan Jordan KMKJ atas kesudian menjadi penganjur bersama pihak HEWI MPMMJ pada hari ini. Tidak dilupakan juga hadirin dan hadirat, sahabat-sahabat penonton yang bersama kami secara langsung di dalam bicara eksklusif kita pada hari ini, baik di Jordan maupun di Malaysia. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kami ucapkan. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh, jangan lupa untuk sama-sama klik butang kongsi untuk kita kongsikan seluasnya secara langsung ini kepada sahabat-sahabat maupun ahli keluarga kita agar manfaat daripada majlis ilmu ini dapat disebarkan dengan lebih meluas, insya-Allah. Hadirin hadirat, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, bicara kita pada hari ini membawakan satu tajuk yang sangat menarik untuk dibincangkan, iaitu Cinta di Bumi Anbiya. Untuk makluman semua, panel kita pada hari ini juga merupakan graduat Universiti di Jordan. Dan insya-Allah, di dalam ruang dan kesempatan yang ada, kita akan mengupas dengan lebih mendalam berkenaan keberkatan menuntut ilmu di bumi Anbiya serta berkongsi pengalaman sewaktu mereka meniti kehidupan sebagai seorang mahasiswa dan mahasiswi di Jordan. Sidang penonton, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Panel jemputan kita pada hari ini adalah merupakan figura yang tidak asing lagi di dalam industri dakwah tanah air kita, iaitu yang berbahagia Dr. Ustaz Azhar bin Yaakob bersama isterinya yang dihormati Datuk Dr. Ustazah Nur Hafizah binti Musa yang juga merupakan antara ikon dakwah pada masa kini. Bagi memberkati majlis pada hari ini, majlis dengan sukacitanya mempersilakan Saudara Ahmad Luqman bin Ahmad Zaini, pelajar tahun 1 The World Islamic Science and Education, Wise University, pengkhususan bidang pengajian Al-Quran dan Qiraat untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim daripada Suratul Baqarah ayat 183 sehingga 186. Majlis dengan sukacitanya menjemput dan mempersilakan. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan membacakan daripada surah Al-Baqarah dengan menggunakan riwayat Talun an Nafi'. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين
كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم
ولعلكم تشكرون. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Demikian bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang dibacakan oleh saudara Ahmad Luqman bin Ahmad Zaini. Untuk makluman sidang penonton sekalian, saudara Ahmad Luqman pernah mewakili negara kita Malaysia di dalam musabaqah hafazan dan tilawah Al-Quran di peringkat ASEAN dan antarabangsa yang bertempat di Maghribi dan Indonesia bagi tahun 2018. Jazakallah khairul jazak diucapkan kepada saudara Ahmad Luqman bin Ahmad Zaini di atas bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim itu sebentar tadi. Seterusnya, majlis akan diteruskan dengan menjemput yang berusaha Ketua Hal Ehwal Wanita Islam Majlis Perwakilan Mahasiswa Malaysia Jordan sesi 2020-2021 Saudari Nurun Nuha binti Muhammad Isni bagi menyampaikan kata-kata aluan. Dengan segala hormatnya, majlis menjemput. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kedua-dua moderator, saudara Wan Muhammad Naim bin Wan Hamidi dan saudari Ifatun Nisa binti Abdul Halim, yang dihormati Dr. Ustaz Azhar bin Yaakob bersama isteri Datuk Dr. Ustazah Nur Hafizah binti Musa selaku panel kita pada hari ini. Encik Muhammad Nizam bin Wahab, Atashe Pendidikan Education Malaysia Jordan. Saudara Nik Zamar Khashi bin Nik Muhammad Nasim yang di-Pertua Kesatuan Mahasiswa Kelantan Jordan. Seterusnya, rakan-rakan dan sidang penonton yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan kali ini, kita sama-sama dapat menghadiri bicara eksklusif 2020 yang bertajuk Cinta di Bumi Anbiya. Saya, Nurun Nuha binti Muhammad Isni, Wakil Hal Ehwal Wanita Islam Majlis Perwakilan Mahasiswa Malaysia Jordan, HEWI MPMMJ, sangat berbesar hati dapat berganding bahu dengan Kesatuan Mahasiswa Kelantan Jordan untuk menjayakan program ini. Tidak lupa juga, jutaan terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Azhar dan Ustazah Nur Hafizah Musa atas kesudian untuk memenuhi jemputan kami bagi berkongsi ilmu pada bulan yang mulia ini. Dalam kesempatan ini, saya suka untuk berkongsi pembawakan HEWI bagi sepanjang sesi kali ini, di mana terdapat 4 tema yang kami bawakan. Dan tema kami pada kali ini ialah wanita qanitat, iaitu perkaitan antara wanita dan ketaatan. Jadi, bersempena dengan bicara eksklusif kita pada hari ini, marilah sama-sama kita mendalami perkongsian yang bakal diberikan oleh panel kita pada hari ini dan berusaha menjadi wanita yang taat kepada Allah, menjauhi segala larangannya dan berkasih sayang dengan Tuhannya, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta sesama manusia melalui saluran yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, ayuh kita manfaatkan peluang yang ada untuk mendengar dan menghayati perkongsian daripada Ustaz Azhar dan Ustazah Nur Hafizah.
dan semoga segala kebaikan yang dikongsi dapat kita amalkan dan menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan semula kepada moderator. Terima kasih diucapkan kepada saudari Nurul Noha atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Majlis akan disediakan lagi dengan menjemput yang dihormati Encik Muhammad Nizam bin Wahab selaku Attaché Pendidikan Education Malaysia Jordan EMJ bagi menyampaikan kata-kata aluan serta amanat buat kita semua. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalam ala rasulihil amin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih saudara Wan Muhammad Naim serta saudari Ifatun Nisa selaku moderator pada hari ini. Dihormati saudara Nuha, Ketua Hewi MPMMJ, yang di-Pertua KMKJ saudara Nik Zahmahsyari, serta yang diraikan, yang dihormati pada pagi yang berbahagia ini waktu Jordan ya, Dr. Azhar Yaakob dan juga Dato' Dr. Nur Hafizah Musa, tetamu yang kita amat alu-alukan kehadiran mereka sudi berkongsi pentas Facebook Live official untuk sama-sama berkongsi ilmu pada hari ini. Pertamanya bagi pihak Kedutaan Besar Malaysia Aman dan juga Education Malaysia Jordan, kami mengambil kesempatan ucapkan jazakumullah khairan jazak kepada kedua Dr. Azhar dan juga Dato' Dr. Nur Hafizah atas kesudian doktor berdua untuk berkongsi ilmu dakwah pada hari ini. Dan tidak lewat lagi kami rasa untuk mengucapkan Ramadan Karim dan selamat memburu Lailatul Qadar kepada doktor berdua serta semua muslimin muslimat di seantero dunia. Dengan kata lain, kecil tapak tangan nyiru kami tadahkan di atas kesudian yang bahagia doktor berdua pada kesempatan kali ini. Yang kedua, saya boleh anggap bicara kita pada hari ini merupakan satu platform reunion secara maya antara khirijin jamiah di Jordan dengan pelajar-pelajar Malaysia yang sedang menuntut di sini pada waktu ini. Seperti kita maklum oleh moderator tadi, Dr. Azhar adalah graduan Jamiah Urduniyah di Amman, manakala Dato' Dr. Nur Hafizah adalah khirijin daripada Jamiah Yarmouk. So saya percaya banyak zikrayat yang masih boleh diingati oleh doktor berdua. Sebagaimana tajuk hari ini, iaitu tajuknya berkaitan cinta bumi anbiya. Satu tajuk yang agak menarik untuk dikupas, apatah lagi oleh kedua-dua panel pada hari ini yang merupakan graduan daripada bumi anbiya itu sendiri. Dan saya percaya juga kalau kita sebut kalimah-kalimah atau nama tempat seperti Swelehnya, Abu Nusairnya, mahupun Hijazi, Shimali di Irbid maupun Wastal Balad, pasti banyak memori-memori yang diingati oleh doktor berdua. Saya juga yakin pada hari ini ramai yang ternanti dan teruja menantikan perkongsian yang akan dikongsikan oleh doktor berdua untuk kita ambil sebagai tauladan dan pelajaran pada hari ini. Di kesempatan ini juga saya suka nak ambil kesempatan untuk berkongsikan sedikit info, maklumat berkaitan tentang pandemik COVID-19 yang di Jordan sekarang ini kepada para pendengar. Saya percaya ada pendengar-pendengar pada hari ini, penonton hari ini, ada di antara anak mereka ataupun saudara mereka sedang menuntut. Untuk makluman semua, di Jordan sekarang ini keadaan COVID-19 masih terkawal dan sejak 16 Mac lepas bila berlaku kes pertama hingga ke hari ini kes yang positif sejumlah 613 dan yang aktif 131. Daripada 3 bulan almost ini hanya 9 kematian dicatatkan. Untuk itu para ibu bapa insya-Allah sama-sama doakan anak tuan-tuan, anak puan-puan masih aman dan selamat. Dan untuk maklumat semua, mereka ini sedang bermujahadah dalam menghadapi peperiksaan akhir fasal sani secara online yang merupakan satu normal baru atau new normal yang melanda seluruh dunia. Dan untuk makluman, kami di pihak kedutaan dan Education Malaysia Jordan juga sentiasa memantau perkembangan mereka melalui pimpinan pelajar. Kalau boleh lihat daripada Facebook mereka, banyak aktiviti yang mereka lakukan. Lockdown ini tidak bermakna mereka diam sahaja di rumah, tapi banyak aktiviti. Ada perkongsian makanan, perkongsian ilmu yang dilakukan.
Memandangkan nak balik raya pun airport pun masih ditutup, maka saya serulah kepada mahasiswa Malaysia di Jordan, marilah sama-sama kita raikan di bumi Syam ini dalam mujahadah tuan-tuan saudara sekalian menghadapi peperiksaan final. Moga-moga Allah berikan kebaikan, berikan kejayaan yang terbaik, bitaufiq wan najah. Dan selaku pengalaman baru juga, rasa inilah first time-nya tuan-tuan menghadapi peperiksaan secara online. Maka bila sebut peperiksaan online, dia terbuka kepada untuk melakukan keculasan, tiadanya integriti. Namun saya percaya dengan pesanan oleh para doktor-doktor jamiah, apa katanya? Ittaqullah. Dalam online peperiksaan pun tuan-tuan masih ingat takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun terbuka untuk menculas ataupun terbuka untuk tiada integriti, tuan-tuan tekap dengan sifat ittaqullah, bertakwa kepada Allah, integriti dengan sebaik-baiknya. InsyaAllah. Akhir sekali, saya Kedutaan Besar dan juga Edukasi Malaysia Jordan ucapkan penghargaan pada yang berbahagia Dr. Azhar Yaakob dan juga Dato' Dr. Hafizah Musa atas kesudian untuk sama-sama berkongsi ilmu pada hari ini. Moga perkongsian zikrayat, pengalaman, ibrah, tarbiyah yang dikongsikan akan menambahkan motivasi dan juga mujahadah para pelajar-pelajar Malaysia fi sabilillah. Dan moga juga ilmu disampaikan hari ini dapat dimanfaatkan oleh pelajar-pelajar kita yang bila mereka bergraduan nanti, mereka mampu untuk menyampaikan dakwah, meneruskan kesinambungan dakwah serta menunjukkan qudwah kepada ummah. Akhir kata, terima kasih sekali lagi kepada penganjur KMKJ, Hewi MPMMJ, dan juga yang berbahagia terutamanya Dr. Azhar dan juga yang bahagia Dr. Hafizah atas usaha murni ini. Moga doktor berdua dilimpahi kebaikan duniawi ukhrawi. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan jazak diucapkan kepada Encik Muhammad Nizam bin Wahab atas amanat juga taujihat yang telah disampaikan sebentar tadi. Mudah-mudahan segala yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz dapat bersama-sama kita amalkan, juga sampaikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain, insya-Allah. Sidang penonton, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Tanpa melengahkan masa, dengan ini saya menjemput dan mempersilakan kedua-dua panel jemputan kita pada hari ini yang berbahagia Dr. Ustaz Azhar bin Yaakob dan juga Datuk Dr. Ustazah Nur Hafizah binti Musa untuk bersama-sama dengan kami di dalam siaran langsung Bicara Eksklusif 2020. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Pertama sekali, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada yang berbahagia Encik Muhammad Nizam bin Wahab selaku Atasy Pendidikan Malaysia di Jordan, yang Ustaz hormati saudara Nik Muhammad Zamakhsyari bin Nik Muhammad Nasim, ya, selaku yang di-Pertua Kesatuan Mahasiswa Kelantan Jordan, dan saudari Nurun Nuha binti Muhammad Ismi, Ketua Hal Ehwal Wanita Islam Majlis Perwakilan Mahasiswa Malaysia Jordan, dan tentunya tak dilupakan kepada saudara Ahmad Luqman bin Ahmad Zaini, qari pada hari ini, masya-Allah lunak sekali suaranya. Dan kepada rakan panelis Ustazah Datuk Dr. Hafizah Musa. Pertama sekali kami berdua merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada pihak penganjur yang sudi menjemput kami berdua untuk bersiaran secara langsung bekerjasama dengan kalian semua di Jordan. Kalau ikutkan cita-cita Ustaz dan Ustazah, tak mahu secara live ni. Cadang nak tunggu bila masa nak dijemput pergi ke Jordan. Boleh langsung melawat ke Jordan. Tapi terlepas rupanya, terpaksa main live saja. Dan kedua, Ustaz pun masih keliru sama ada nak menggunakan bahasa penghantar bahasa Arab atau bahasa Malaysia Standard ataupun bahasa Kelantan. Jadi agak-agak bahasa mana tu yang kita nak guna pada petang ni? Zamakhsyari macam mana? Muhammad Zamakhsyari. Okey, Muhammad Naim. Ya Ustaz. Ustaz guna Kelantan boleh Ustaz?
Platter boleh ya. Tak apa. Kita guna yang mana-mana pun tak apa, insya-Allah. InsyaAllah, insyaAllah. Jadi insya-Allah pada saat dan kesempatan ini sebelum Ustaz pergi lebih jauh, mungkin terlebih dahulu mungkin ada sepatah dua kata daripada Ustazah. Dipersilakanlah ya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada anak anda berdua, iaitu saudara Wan Muhammad Naim bin Wan Hamidi yang moderator kita pada hari ini, dan juga saudari Ifatun Nisa binti Abdul Halim. Yang Ustazah hormati, yang berbahagia Ustaz Muhammad Nizam bin Wahab, Pegawai Pendidikan Education Malaysia Jordan. Yang Ustazah hormati Saudara Nik Muhammad Zamakhsyari yang di-Pertua Kesatuan Mahasiswa Kelantan Jordan, Saudari Nurun Nuha, Ketua Hal Ehwal Wanita Islam Majlis Perwakilan Mahasiswa Malaysia Jordan, yang Ustazah sayangi, ini cinta bumi Anbiya ya, iaitu yang berbahagia Dr. Azhar Yaakob, yang hari ini alhamdulillah dapat meluangkan masa untuk kita bersama-sama meraihkan jemputan anak-anak yang kita cintai yang sedang menuntut ilmu fi sabilillah di tanah ataupun di bumi yang kita telah pernah ke sana ya, kurang lebih 22 tahun yang lampau. Ustazah sampai nak bertanya kepada pengerusi Hewi tu, tengok binti Muhammad Ismi, nak tanya itu tu anak Ustaz Ismi, Ustazah Masdina ke apa? Ya, saya Ustazah. Masya Allah. Masya Allah, tengok ya, subhanallah, dah satu generasi dah kami tinggalkan ya, dan Jordan. Dah cakap dah itu macam Kak Mas tu yang betul tu anak Ustaz Ismi tu. Alhamdulillah anak Ustaz Ismi ya, Masya Allah. Ya, saya Ustazah. Ustaz Ismi dan Ustazah Masdina kahwin dekat Jordan. Orang sama ni Suhaileh dengan Dr. Azhar Yaakob. Ini anak sulung ke? Anak ketiga Ustazah. Masya Allah, Masya Allah. Maknanya kami berdua ni dah tua lah. Ya, sudah dirilah ya. Maknanya subhanallah, sekarang generasi anak-anak dah belajar kat sana. Masya Allah. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi anak-anak semua, termasuk saudara-saudari, ibu ayah yang sedang menonton live kita pada kat sini petang. Ya, pada petang ini alhamdulillah di bawah tajuk perbincangan Cinta di Bumi Anbiya. Ya, ada beberapa perkara yang kami nak kongsikan. Terlebih dahulu, sahabat-sahabat, anak-anak semua, pengalaman Ustazah dululah ya, sebab dulu masa dekat Bumi Anbiya kami berdua tak kahwin lagi ya. Kami balik Malaysia dah takharruj baru kami berumah tangga ya. Dulu kan anak-anak, sahabat-sahabat semua, Ustazah pergi sana sebagai seorang anak kampung yang tak tahu apa-apa pun. Ya, seorang anak kampung yang tidak memiliki cita-cita yang tinggi pun. Ustazah datang ke Jordan lebih kepada melihat itu satu ketentuan daripada Allah yang masa tu kita tak ada rasa apa-apa. Ya, tak ada rasa yang tak nampaklah perjalanan hidup tu macam mana. Hanya kerana ayah Ustazah suruh isi borang Kementerian Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia, ya, mohon temuduga untuk ke Jordan atau Morocco. Ya, ketika itu, jadi Ustazah isi, kemudian dipanggil interview dan alhamdulillah ia dapat rezeki ke Jordan, tidak ke Morocco. Ya, di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia. Kami sama-sama berdua ni adalah pelajar KPM. Dulu pelajar KPM kat Jordan orang panggil orang kaya. Ya, sebab KPM bagi beasiswa cukup baik ya. Okey, alhamdulillah. Tapi waktu tu tak ada cita-cita pun adik-adik, anak-anak semua. Tapi subhanallah, barakah Bumi Anbiya. Ya, barakah Bumi Syam. Sebab itu Ustazah bila sebut Jordan balik semula, bila sebut Bumi Syam, tadi dah tercari-cari dah mana tisu sebab dah menangis sebelum live.
Sebab apa? Sebab hanya Allah yang tahu betapa rindunya nak pergi sana. Ya, dan Ustazah terasa betapa hebatnya nikmat yang Allah berikan di sana. Mungkin sebelum ini Ustazah tak banyak kongsikan macam mana hebatnya rasanya asas yang Allah letakkan sebenarnya adalah pengajian di Jordan itu sendiri. Ya, untuk berubah menjadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Untuk menjadi manusia yang datang dengan kosong tapi kemudiannya ada semangat dan cita-cita yang besar untuk hidup. Ya, hidup untuk taat kepada Allah dan hidup memberi manfaat kepada manusia. Subhanallah, walaupun hanya 4 tahun. Walaupun hanya 4 tahun tapi Masya Allah sangat padat pengisian di sana dan sangat mengubah sebuah kehidupan ya untuk mencari hala tuju yang sebenar. Jadi bila sebut tentang cinta di bumi Anbiya, bukan bermaksudnya kami berdua jatuh cinta di sana, tidak. Ya, itu tajuk lain tahun depan, Ramadan tahun depan insya-Allah. Tapi sebenarnya cinta yang Ustazah nak ungkapkan pada permulaan sebelum nanti insya-Allah akan disambung oleh Dr. Azhar, ya. Cinta yang pertama ialah jatuh cinta dengan ilmu itu sendiri. Sangat jatuh cinta, dan jatuh cinta dengan ilmu tu bermula dengan jatuh cinta dengan bahasa Arab. Betul ya, kat sana kita ni macam kalau dah masuklah pensyarah bercakap dalam bahasa Arab Fushah. Ya, dia cakap dalam bahasa Arab Fushah tu rasa macam ya Allah tak apalah 2 jam pun tak apa. Ya, sebab apa? Sebab kita akan faham betul-betul insya-Allah kalau bahasa Arab yang standard tu. Tapi kalau guna bahasa apa? Bahasa Amil, orang Kelantan Arab ni ya, maknanya yang itu macam alamak kita datang ni nak belajar, nak memperkukuhkan bahasa Arab kan. Jadi jatuh cinta dengan bahasa Arab. Dan anak-anak sekalian ketahuilah, semakin hari, semakin lama, semakin maknanya bertahun-tahun yang kemudiannya sehingga sekarang ni kami dah 22 tahun meninggalkan bumi Jordan, semakin jatuh cinta dengan bahasa Arab. Semakin terasa betapa besarnya nikmat ilmu alat yang Allah berikan kepada kita semua untuk memahami Al-Quran, memahami banyak rujukan-rujukan, ya, sumber-sumber yang awal terhadap ilmu Islam itu sendiri. Jadi boleh Ustazah katakan anak-anak semua, sahabat sekalian, cinta yang bercambah di bumi Anbiya adalah cinta kepada ilmu itu sendiri. Ya, dengan cinta kepada bahasa Arab. Antara buku-buku yang Ustazah sempat habiskan pembacaan ya semasa di Jordan, dan buku tu sangat Ustazah sayang. Pertama adalah buku Al-Mudzakirat fi Manazil Siddiqin wal Rabbaniyin. Itu adalah ulasan Syekh Said Hawa, ya, ulasan Syekh Said Hawa terhadap Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kemudian buku Tarbiyatun Ar-Ruhiyah. Kemudian buku Tarbiyah Aqliyah, Tarbiyah Jasadiyah, banyak tarbiyah-tarbiyah. Ya, Masya Allah, sangat nikmat dapat membaca buku dalam bahasa Arab. Ya, kemudian mulai mendengar. Waktu tu ada fasa-fasa Dr. Azhar nak mengorat sikit lah ya, masa dekat datang tahun akhir dah. Dr. Azhar hadiahkan pada Ustazah syarit ataupun keset. Zaman pakai keset-keset ya. Keset ceramah, kuliah bahasa Arab pastinya, muhadarah Dr. Said Ramadan Al-Buti yang menerangkan tentang syarhun wa tahlilun, ia menerangkan tentang Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Waktu tu rasa macam Allahu Akbar, bestnya bahasa Arab, bestnya belajar, dapat tahu itu macam-macam ya anak-anak sekalian. Masya Allah, walaupun 4 tahun, tapi itulah ilmu yang terpakai hari ini. Itulah ilmu yang menjadi Masya Allah, menjadi antara ya benda-benda tarbiyatun ar-ruhiyah yang menjadi kekuatan kepada kita untuk berhadapan dengan realiti hidup yang sebenar selepas kita habis pengajian. Jadi itu sebagai mukaddimah, Ustazah mulakan dengan cinta ilmu yang bercambah di bumi Anbiya. Mudah-mudahan anak-anak semua ya gunakanlah kesempatan, gunakanlah masa, cari ya para ulama yang ada di sana. Dan Ustazah tangguh dulu, Ustazah berikan ya giliran ni kepada Dr. Azhar Yaakob. Saya percaya banyak sekali pengalaman yang Dr. Azhar nak kongsikan dengan anak-anak semua, insya-Allah. Terima kasih pada Ustazah. Itu namanya Muqaddimah Ibnu Khaldun. Muqaddimah Ibnu Khaldun ni ada 2 jilid tebal-tebal je. Jadi dia akan mengulas secara panjang lebar. Jadi sahabat-sahabat muslimin dan muslimat, rakan-rakan, panelis, begini ya. Oleh kerana anjuran ni ialah anjuran daripada
KMKJ ya, Kesatuan Mahasiswa Kelantan Jordan. Jadi nak tak nak ia ada sesuatu yang sangat dekat dengan Ustaz dan perlu dibuat sedikit imbasan sejarah. Iaitulah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz adalah presiden pertama ataupun disebut yang dipertua pertama bagi KMKJ, Kesatuan Mahasiswa Kelantan Jordan. Tahu tak tahu sebenarnya? Untuk sampai ke tahap itu penuh dengan perjuangan. Sebab apa? Pertama sekali, Ustaz ke Jordan tahun 92 hingga 96. Sampai di sana, pada masa itu Persatuan Induk belum ada. Persatuan Induk yang akhirnya dinamakan dengan MPMJ, itu nama asalnya. Mahasiswa Pelajar MPAJ, Majlis Perwakilan Malaysia Jordan. Dan Ustaz difahamkan telah pun lagi ditukar namanya menjadi MPMMJ. Okey, tak apalah. Pokoknya sebelum adanya MPMJ, maka nak tak nak masing-masing bergerak secara kenegerian. Dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, pelajar yang paling ramai di bumi Jordan pada masa itu ialah pelajar Kelantan. Ramai sekali, mencecah hampir 700 orang menggabungkan di antara Universiti Jordan, Yarmouk, Al-Bais, Mu'tah, Philadelphia dan seumpamanya. Jadi akhir sekali buatlah perbincangan demi perbincangan, penaja demi penaja untuk mewujudkan satu pertubuhan. Jadi ia sangat mencabar sebab tidak ada modul pada masa itu. Modul tidak ada, model tidak ada. Sehingga kan kami bergabung dengan pihak pegawai kementerian terpaksa berurusan dengan pelajar-pelajar di Mesir, pelajar-pelajar di Madinah untuk mengambil apakah kaedah approach yang digunakan oleh masing-masing untuk mewujudkan persatuan. Jadi akhir sekali alhamdulillah tertubuhlah yang disebut sebagai KMKJ, Kesatuan Malaysia Kelantan Jordan. Ia merupakan persatuan pertama yang ada pada masa itu dan Ustaz diamanahkan sebagai yang dipertua pertama pada masa itu. Dan ialah pada masa itu agak mencabar sebenarnya. Agak mencabar sebab Ustaz hanya boleh buat kesimpulan berlakunya pertembungan fikrah. Pertembungan fikrah di kalangan pelajar. Jadi akhir sekali agak meruncing pada masa itu, tapi alhamdulillah pelajar-pelajar di Jordan masing-masing cuba menampilkan kematangan masing-masing. Mereka cuba mencari persefahaman dan mereka cuba nak mengelakkan daripada memperbesarkan isu-isu fikrah yang berbeza, mentaliti yang berbeza satu sama lain. Jadi apa yang Ustaz rasa sangat penting untuk di-highlightkan di sini ialah kita dapati bahawa dengan kita berorganisasi melalui KMKJ, melalui MPMJ pada masa itu, akhir sekali kita nampak ini merupakan medan yang sangat penting untuk pelajar-pelajar menampilkan qiyadah, menampilkan ciri-ciri kepimpinan supaya apa? Supaya bila balik ke Malaysia, mereka ini boleh menjadi pemimpin. Sebab ilmu di Universiti Jordan ke Yarmouk ke Al-Bait ke sangat terbatas. Ilmunya disimpan dalam kitab. Pergi ke universiti, balik ke rumah. Pergi universiti, balik ke rumah. Pergi universiti, balik rumah. Macam mana nak handle mesyuarat, macam mana nak handle program, macam mana nak handle keuangan, macam mana nak mengurus masa, macam mana nak mengurus kesibukan. Perkara itu tak mungkin akan berlaku kalaulah kita tidak involve, kita tidak libatkan diri dengan persatuan. Maka dengan persatuan kita cergas. Dengan persatuan kita boleh bergerak pada satu garis yang disebut oleh Allah ka'annahum bunyanun marsus. Kita menjadi seorang yang penuh dengan strategi, kita ada perancangan dan ini ternyata khirij daripada Jordan, Masya Allah. Kalau kita tengok di Malaysia ini macam-macam yang jadi. Ada yang jadi ustaz, ada yang jadi CEO, ada yang handle businessman, ada yang handle travel agency, ada yang jadi mufti, ada yang jadi qadi, ada yang jadi yang berhormat, ada yang jadi menteri, ada yang jadi artis, ada yang jadi personality, ada yang jadi macam-macam.
Dan perkara ini tak akan berlaku secara asywaian, secara kun fayakun tiba-tiba, payah nak terjemah tu. Allahumma illa, kecuali ia dibina dengan asas memposisikan diri untuk menjadi pemimpin. Sebab itulah pesanan Ustaz kepada semua yang mendengar bicara ini, terutama sekali adik-adik yang berada di Jordan, supaya libatkan diri dengan organisasi, libatkan diri dengan persatuan, dan sentiasalah berurusan dengan pihak kementerian di sana, dengan Cik Muhammad Nizam bin Wahab. Bagi Ustaz, atasyi dan sebagainya, ini dianggap sebagai ibu dan ayah. Ini sebagai mazallah ataupun umbrella, payung kepada kita semua. Jadi cuba biasakan diri. Kenapa? Kerana ini penting untuk kita membina daya tahan kepimpinan di Malaysia bila pulang kelak. Kita tak nak satu hari nanti bila pulang ke Malaysia, orang suruh handle program, tak mampu. Okey, jom sila handle program korban, tak mampu. Okey, jom sila handle program Qiyamul Lail pelajar di sekolah, tak mampu. Okey, jom sila handle program masyarakat jadi rukun tetangga, tak mampu. Dan perkara ini memang tak akan dapat buat kalau kita tidak ada pengalaman di Jordan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz cuba nak mengulas sedikit ya, dengan apa yang telah pun disebut oleh Ustazah tadi berkenaan dengan kepentingan mencari ilmu di Jordan. Iaitu ada satu pengalaman yang insya-Allah Ustaz tak akan lupalah dengan izin Allah, iaitulah kejutan. Kejutan seawal tiba di bumi Jordan. Apa yang dikatakan kejutan? Ya, Ustaz masa belajar di Malaysia dulu, dekat sekolah menengah, belajarnya di MPI, Maktab Pengajian Islam, Kota Baru, Kelantan. Dan pada masa itu kita banyak didedahkan dengan kuliah-kuliah tazkirah agama. Bahkan Ustaz juga telah pun menjadi penceramah agama seawal sekolah menengah. Jadi kita bawa diri kita, mindset kita, fikrah kita, attitude kita bahawa aku bila belajar ke Jordan, aku nak mendalami ilmu agama. Nak mendalami ilmu syariat, usuluddin dan seumpamanya. Bila sampai di Jordan, tiba-tiba keluar satu qarar. Satu qarar ni apa? Polisi. Satu polisi daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, mana-mana pelajar di bawah tajaan KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, tidak boleh ambil syariat, fakulti syariat, kecuali mesti semuanya ambil di bawah fakulti sastra, di bawah fakulti Kuliatul Adab, Kuliatul Lughat Arabiah wa Adabuha. Jadi kami pun masuklah kuliah sastra, kuliah adab ni, fakulti bahasa Arab. Tengok-tengok 44 subjek tu semuanya bahasa Arab belaka. Nahwu 1, Nahwu 2, Nahwu 3, Sorah 1, Sorah 2, Sorah 3, Arut lagi, kemudian Balaghah, Naqad, An-Naqdil Adabil Hadis, daripada subjek pertama sampai ke subjek 44. Tidak ada yang disebut subjek agama, far'i syariat, tidak ada pada masa itu. Itu yang berlaku di Jordan. Kalau di Yarmouk ada kesengan sikit kan, cerita dia. Jadi tersandar Ustaz, ya Allah, hai, macam mana ni aku datang ke bumi berkat Jordan nak belajar agama, tiba-tiba duk belajar daraba yadribu darban wa wadarib wa dzaka madrub fa'ala yaf'alu fa'ala wa fa'al wa kadza wa dzaka maf'ul. Duk fikir apa dah? Fikir kalau balik macam mana nak mengajar agama. Sebab duk fikir dah, aku ni bila balik 4 tahun daripada Jordan, confirm akan disuruh oleh masyarakat untuk mengajar di masjid, mengajar di surau. Mereka tak akan tanya, okey, awak daripada fakulti mana? Syariah ke, usuluddin ke, bahasa Arab? Tak. Janji balik Jordan ustaz, balik Jordan ustazah. Sedangkan kita tak belajar secara formalnya. Jadi ustaz, ialah selaku diamanahkan sebagai dia petua KMKJ ni, turun naik ke Ta'lim Ali, turun naik kepada pihak universiti, minta berjuangkan pertama sekali ambil yang major, berjuang untuk tahwil daripada fakulti bahasa Arab kepada fakulti syariah. Tak dapat. Kemudian masuk gear 2, apa dia? Tahap kedua, kalau boleh tak boleh pindah kepada syariat, sekurang-kurangnya biarlah far'i syariat tu dapat. Ada 8 subjek. Tiba-tiba far'i syariat pun tak dapat. Ya Allah, memang kelam kabut dibuatnya. Jadi penyelesaiannya ada. Penyelesaiannya apa dia? Penyelesaiannya ialah
pergi menjadi mustami'. Kalimah mustami' kan mungkin kita semua faham kan kalimah mustami'. Jadi mustami' ni Wan Muhammad Naim faham tak mustami' tu apa dia? Saja test je. Tahu Tahu tak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ustaz tak bercakap bagi pihak orang lain, tapi ustaz bercakap bagi pihak ustaz. Jadi kecintaan kepada ilmu agama ni mendalam. Apa yang ustaz buat ialah selain daripada 44 subjek di Fakulti Sastera, maka ustaz juga berjuang habis-habisan untuk menyempurnakan 44 subjek di Fakulti Syariah. Jadi alhamdulillah memang ambil subjek tu sekali ganda lah. Kemudian dengan izin Allah, ustaz ni minat kepada pengajian tafsir. Jadi ustaz mendalami ilmu tafsir di peringkat sarjana dan pergi sampai kepada PhD level. Jadi alhamdulillah dapat merasai itu semua. Bertemu dengan masyayikh, contoh belajar dengan Dr. Fadl Abbas di peringkat PhD, belajar dengan Profesor Dr. Ahmad Naufal, dan juga sempat belajar dengan Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, walaupun beliau bukannya mutafarriq fi Jami'ah Dunia, beliau pada masa itu dipinjam 2 semester dan kebetulan kedua-dua semester itulah peluang untuk ustaz mendalami ilmu dengan beliau. Jadi kalau dikatakan letih, memang letih. Penat memang penat. Pergi pagi, balik malam. Pergi pagi, balik malam. Bekerja-kerja tu. Kuliah sastera, kuliah syariah. Kemudian masuk kuliah usuluddin. Tetapi Masya Allah, kita tengok kepada buah dia. Tengok kepada natijah dia. Zaman keperitan 4 tahun belajar itu sangat sikit sahaja banding dengan Masya Allah kesan yang kita perolehi. Alhamdulillah, sikit sebanyak ustaz balik ke Malaysia dan digelar Ustaz Azhar Yaakob, boleh berkuliah, boleh berceramah, boleh orang kata, yalah boleh menjadi ustaz lah, menyampaikan dakwah. Betul-betul ustaz kata selain daripada ilmu asas yang kita belajar di Fakulti Bahasa Arab Sastera itu penting, bukan tak penting, itu ilmu alat, tetapi didokong dengan menjadi seorang mustami' di Fakulti Syariat dan juga Usuluddin. Jadi moral of the story-nya apa dia? Ustaz harap sangat supaya adik-adik yang berada di bumi Jordan ni jangan malas belajar. Jangan kata belajar di Universiti Jordan ke Mutah ke sibuk tak sibuk. Saah Muqtamidah 44 ya kalau dululah. Kalau tambah pun mungkin 50 lebih sikit je. Maknanya masa tu banyak sekali. Jadi tolong sangat-sangat pergilah cari asatizah, ustaz-ustaz untuk kita pergi bersimpuh ke rumah mereka. Dan yang ni juga alhamdulillah ustaz ambil kesempatan. Maaf, qultu sarahatan wa laisa min babil fakhr. Ustaz sebut ni terang-terang, bukannya nak berbangga tapi nak bagi motivasi. Bagaimana dengan izin Allah, Ustaz sempat belajar Sahih Muslim dengan Ustaz Abu Huzaifah, sempat belajar kitab Hikam Ibnu Athaiyah As-Sakandari dengan Syekh Muhammad Khadir Hussein, dengan Syekh Muaz, Syekh Ahmad, Syekh Muhammad, ketiga-tiga ni anak kepada Said Hawa. Dan sempat belajar Kifayatul Akhyar, kitab fiqh daripada kulit ke kulit. Semua itu bukannya sebagai subjek tambahan yang kita belajar dengan guru-guru, dengan syekh di rumah masing-masing. Dan ini sangat membantu bila kita balik ke Malaysia. Jadi ustaz harap sangat supaya adik-adik tolonglah menjadi pencuri masa yang tegar. Apa maksud pencuri masa? Di tengah-tengah masa yang lapang tu, cubalah cari guru, cari ustaz, cubalah kata cross pengajian. Aku ni Fakulti Syariat nak cari ilmu di Fakulti Usuluddin juga. Aku Fakulti Bahasa Arab nak cari ilmu di Fakulti Syariat juga. Begitulah juga Fakulti Syariat kena cari ilmu di Fakulti Bahasa Arab sebab itu ilmu adab untuk menjadikan kita mantap. Al-Quranul Karim dibalut dengan ilmu bahasa Arab sastera yang hebat. Pada masa itu insya-Allah kita ada zuk bila kita mengkaji Al-Quranul Karim. Jadi harap benda ni jangan dialpakan. 4 tahun belajar di Jordan sekejap saja, tapi ia bergantung kepada macam mana kita nak manage. Sesiapa yang menghabiskan masa dengan
shopping, dia boleh shopping habis-habisan. Sesiapa yang menghabiskan masa dengan travelling, dia boleh pergi ke sana ke sini, nak pergi Mesir boleh, nak pergi sana sini boleh. Sesiapa yang nak menghabiskan masa tidur bangun pun boleh. Dan sesiapa yang nak menghabiskan masa dengan mencari ilmu pun boleh. Jadi kek ada di hadapan kita. Bergantung macam mana adik-adik belah mengikut acuan masing-masing. Itulah kiranya yang dapat Ustaz sampaikan. Silakan Ustaz. Kami ni berbuk mic ya. Terima kasih pada Dr. Azhar ya. Semua cerita Ustaz tu Ustaz tahu banyak jugalah ya. Sampai Ustaz tahu macam mana, tahu tu selepas kahwin ya, lepas berumah tangga. Ustaz cerita, Ustaz panjat, Ustaz tanya dekat siapa namanya? Muaz. Syekh Muaz. Syekh Muaz, tanya Syekh Muaz, aku nak belajar tasawuf macam mana. Masa tu Syekh Muaz ni ajak pergi kebun dia je. Dia ajar Ustaz ni kat kebun je. Kita Ustaz lah yang buka kitab apa semua, tulis apa yang Syekh Muaz Said Hawa anak Said Hawa, apa yang beliau tulis. Lepas tu kata Syekh Muaz, dia kata Azhar, kalau kamu nak belajar lagi tasawuf ni, kamu pergilah dekat masjid Jabal Amman. Kat sana pergi belajar, berguru dengan Syekh Muhammad Khadir Hussein. Ya. Jadi sebab tadi Ustaz mungkin lupa nak cerita, Ustaz nak sambung cerita Ustaz tu. Lepas tu Ustaz kata, Ustaz naiklah bukit tu nak pergi dekat masjid Jabal Hussein juga. Masjid Jabal Hussein ya. Nak pergi jumpa Syekh tu, lepas habis Syekh tu mengajar, Ustaz ikut Syekh tu pergi mana? Kononnya nak dapat special lah, nak belajar special kan? Lepas tu dia tanya, kamu ni syabab Malaysia kan? Kamu nak apa dia? Jadi Ustaz kata nak belajar. Dia angguk ya, Syekh tu angguk, Syekh tu kata okeylah, kamu nak belajar apa? Ustaz kata nak belajar tasawuf. Dia nak belajar ilmu kerohanian. Dia kata boleh, dia kata baca Fatihah, dia cakap. Ustaz pun baca Fatihah, dia pun kata okey cukup untuk hari ni. Ustaz feras ya, sebab apa? Sebab suruh baca Fatihah. Padahal naik bukit, turun bukit ni. Lepas tu esok pergi lagi, jumpa lagi dengan Syekh tu. Dia kata, lagi sekali dia kata, okey baca suratul Fatihah. Bila Ustaz baca, dia kata habis dah, kadar tu je belajar. Jadi Ustaz bila dah kena 2-3 kali macam tu, rasa macam feras juga Ustaz pun jumpa Syekh Muaz balik ngadu lah, macam mana ni Syekh seorang ni kan ya. Asal jumpa nak berguru je suruh baca Al-Fatihah. Kata Syekh Muaz, macam tu lah orang nak belajar tasawuf ya. Maknanya sampai niat kamu tu betul-betul ikhlas kerana Allah, nanti dia start lah mengajar. Ya selagi mana tak, maknanya dia suruh kamu baca Fatihah, nak dengar macam tu dulu, nak tengok kamu punya hati tu macam mana pada guru kamu, nak jaga adab berguru dan sebagainya. Masya Allah ya, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu pengalaman. Dan memang kami berniat sangat, adik-adik semua, anak-anak semua, nak tanam dalam diri adik-adik dan anak-anak ya, tolong gunakan kesempatan 4 tahun kurang lebih dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah ya, Allah bantu kita semua. Bila kita ada niat yang baik, niat yang murni, insya-Allah Allah akan bantu. Ustazah ambil contoh ya, anak-anak sekalian. Ustazah di Jamiah Yarmouk, di Irbit. Orang Yarmouk ni, kalau Aman ni bandar, pusat bandar lah. Irbit ni, Jamiah Yarmouk ni pekan. Ustaz kata pekan lah ya. Kalau pekan Koboi, Muktah. Tapi mungkin hari ni dah berubah semua dah. Ni Ustaz bercakap ni cerita 22 tahun lepas. Marah pula lah orang Muktah kat Ustazah nanti ya. Tapi best pergi Muktah, dapat tengok ayam, kambing, semua ada kat Muktah zaman-zaman dululah ya. Jadi Ustazah di Jamiah Yarmouk ketika itu. Macam yang Ustaz kata, kita kat sana sebenarnya pengalaman tu terlalu mahal. Pengalaman tu membina kita. Kalau Ustaz menjadi YDP KMKJ, subhanallah, Allah menyiapkan Ustazah pula ya untuk macam-macam tanggungjawab dan amanah ya di tanah air Malaysia ni, di mana Ustazah menjadi apa ya dia panggil ya, jadi Ustazah lah. Ada persatuan dekat sana, persatuan yang mula-mula dibentuk untuk pelajar Yarmouk, namanya Permaya, iaitu Persatuan Mahasiswa Yarmouk. Ustaz tak pasti apakah Permaya ni masih wujud ataupun tidak. Ya, minta moderator Fatun Nisa jawab. Ada lagi tak Permaya ni? Masih ada, tapi namanya ditukar. Permaya jadi Permai jadinya. Nak bagi Permai ya. Yelah, yang Permaya ni bahaya juga, tambah T jadi benda lain kan ya. Okey. Ustazah adalah maknanya pengerusi wanita yang pertama, Hewi Permaya.
Masya Ya. Allah. Padahal dulu bukan jenis-jenis nak jawatan pun kita dulu tapi maknanya ketentuan Allah. Takdir Allah ni adalah satu persiapan untuk masa depan. Kita tak pernah tahu masa depan kita anak-anak semua. Tapi buatlah sesuatu yang terbaik pada hari ini sebab kita menyiapkan masa depan kita yang lebih baik, insya-Allah. Ya, jadi walaupun dalam kesibukan macam-macam lah, ya kesibukan belajar ni tak boleh nak cerita lah, memang sibuk kan. Tapi Alhamdulillah Allah menarik jiwa hambanya ini untuk apa? Untuk jatuh cinta sangat dengan kalamullah. Ya, Alhamdulillah jatuh cinta dengan kalamullah semua kat bumi Jordan ya, sebab tu sayang sangat dekat pengalaman Jordan, masya-Allah anak-anak semua ya. Rugi ya kalau asyik main handphone je kat Jordan. Ya. Zaman kita tak ada handphone. Zaman kami tak ada handphone lagi masa tu. Ya, ambil gambar bunga ros dekat yang Jamiah Yarmouk musim bunga. Dapatlah bunga ros sekuntum kan. Pakai kamera besar. Itu pun beli kat Mesir kamera tu kan ya, pinjam kamera kawan-kawan. Tak sama macam hari ni. Tapi alhamdulillah ya dapat mengisi masa tu dengan lebih baik, alhamdulillah. Jadi ustazah masa tu anak-anak baik memang ada hubungan tu baik dengan pelajar-pelajar Arab. Jadi anak-anak kat sana kena ada ramai kawan-kawan Arab kita. Ya, jangan hanya duduk dalam kelompok kita orang Malaysia je. Ramai kawan-kawan Arab. Jadi ustazah berkawan dengan orang muda Arab dengan orang tua Arab. Ya, sebab orang Arab Jordan ni 22 tahun lepas ya anak-anak, diorang memang sangat sayang dengan kita orang Malaysia. Betul ke tak betul? Sampai sekarang ke macam tu? Betul Zaza. Dia sayang sangat, bagi dia orang Malaysia ni memang baik lah. Ya, kalau dia tengok tengok pelajar Malaysia kan. Tapi ada juga yang dipanggil, ada jugalah yang kurang baik ya, tapi keseluruhannya macam baik-baik lah pelajar Malaysia kat sana. Jadi diorang sangat hormat, sangat hargai kan ya. Jadi hubungan baik tu berlaku. Pendedahan kepada masyarakat Arab, maksud ustazah ni di sini. Langkah dia tahu. Kejap ya. Sini dekat nak azan dah. Allahu akbar. Okey, tak apa Ustazah. Tak apa. Tak ada, itu jam rumah ustazah. Sekejap tu takut ustaz terlanggar internet ni. Tak masalah. Masya-Allah. Okay, alhamdulillah. Okey, jadi kan anak-anak, pendedahan dengan orang Arab tu membawa kita lebih luas lagi. Ya, lebih luaslah kita punya pengetahuan tentang apa yang ada dekat sana sebenarnya. Jadi apa yang saya belajar ketika itu, kalau di Yarmouk tu, ya kat sana ada golongan-golongan mutadayinin, mutadayinat, mereka ni ada pusat tahfiz kat sana. Ya, Jam'iyah li Hifzil Quran. Ada bangunan dia, ada dekat Irbit tu, ada Duar Nasim, tak ingat dah duar-duar yang ada dekat Irbit ya. Roundabout, Duar. Kan? Okey. Jadi ustazah pun berkawan dengan orang Arab sampai boleh register untuk masuk kelas hafazan Quran. Ya, kelas hafazan Quran. Jadi memang masya-Allah sahabat-sahabat Arab kita yang mutadayinat sungguh mengagumkan ya. Mereka macam ada package yang Allah beri kepada mereka, rupa paras yang cantik, akhlak yang menawan, ilmu yang mantap, menjaga ifatun nafsi dengan sebaik-baiknya. Mereka yang mutadayinat ni adik-adik nak cakap pasal qanitat kan ya. Pasal wanita-wanita yang taat kan. Masya-Allah, bergaullah dengan orang-orang yang seperti ini. Bukan tak ada jenis-jenis Arab yang seksi-seksi ramai kat sana. Ya, kita lu kejutan budaya ingatkan duduk kat Hollywood kan ya. Sebab ada golongan macam tu. Tapi jangan tengok yang itu. Pergi cari yang baik-baik, yang mutadayinat. Jadi alhamdulillah dapatlah kesempatan untuk hafaz Quran walaupun bukan habis 30 juzuk, tapi diberikan kita komitmen. Ya, pusat tahfiz tu beri kita komitmen, hafal, nanti kita datang je tasmiah dengan beberapa orang yang mutadayinat lah, dia punya wakil-wakil dia. Boleh tasmiah dekat surau je, dekat surau Fakulti Adab ketika itu. Jadi alhamdulillah saya nak bagi tahu, ya, ini bagi pandangan ustazah lah anak-anak, terasa sangat barakah menghafal tu. Walaupun ustazah hanya sempat ketika itu hafal dalam 4 juzuk. Maknanya juzuk 1, 2, 3, 4. Yang belakang tu dah hafal macam 29-30 masa dekat Malaysia kan. Cuma sempat hafal 1, 2, 3, 4 dengan jam'iyah tu. Tapi dari sudut barakah dia tu, ustazah rasa hafalan tu hafalan yang kuat, hafalan yang mantap.
Betul tak Ustaz? Ya. Betul. Jadi kan kalau anak-anak ya buat main je kan, kalau misal kata baca jadi imam kalau juz 1 sampai juz 4 tu Ustaz tahu kan nak sambung tu ya. Jadi walaupun kita cuba hafal juzuk 5 sehingga yang kemudian tu dekat Malaysia, tapi dari sudut mantapnya hafazan 4 juzuk yang awal tu sangat terasa sekali. Sebab dia bersama dengan emosi, terasa macam mana panjat tangga Masjid Jamiah ya. Masjid Jamiah Yarmouk, duduk kat tepi-tepi tu menghafal, duduk dengan kawan-kawan Arab, tolong tasmih ya. Dan itu adalah komitmen individu dengan izin Allah. Bukan disuruh oleh siapa-siapa pun. Ya, tapi ketika itulah wujud sangat rasa ya Allah cintanya dengan kalamullah. Sempat juga pergi belajar dengan Syekh Ma'mun Ashimali ya. Dulu adalah imam Masjid Jamiah Yarmouk. Belajar cara nak baca Quran dengan tajwid yang betul, dan banyak sebutan makhraj ustazah baca Quran dibetulkan, diperbaiki oleh Syekh Ma'mun Ashimali tadi. Kemudian langsung membina hubungan yang baik dengan ibu mertua Syekh Ma'mun. Ibu mertua dia ni ada rangkaian muslimah-muslimah yang ada raudah ilmu dia, ada halaqah ilmu dia. Jadi dengan tak semena-mena kita termasuk sekali. Ya, kita pun cuba bercakap sepatah dua berceramah dalam bahasa Arab dengan geng-geng Arab tu. Ya, padahal bukan pandai sangat pun. Tapi kita cuba, Masya Allah, pendedahan demi pendedahan. Ya Allah jadikan pengalaman yang sangat mahal ketika mana berada di bumi Anbiya. Anak-anak jangan buang masa. Ya, sebab apa? Setiap masa yang kita ada, di situ ilmu, di situ pengalaman. Ya, di situ tazkiyatun nafsi, di situ segala-gala yang berharga sebagai persediaan. Sebab itu, Masya Allah, kalau anak-anak buat BA kat sana, master kat sana, tak boleh nak bayang macam mana kayanya dengan ilmu dan pengalaman insya-Allah. Jadi ya, boleh ustazah simpulkan cinta yang sebenar yang kami nak highlightkan, cinta di bumi Anbiya adalah cinta ilmu, cinta kalamullah, cinta kepada Allah, cinta kepada para Anbiya, cinta kepada Rasulullah SAW yang tumbuh di sana. Dan sebenarnya kalau untuk ustazah secara peribadi tak mencari pun cinta nak kahwin tu. Ustaz tak tahulah ya. Tapi kalau ustazah tak fikir, tak sempat pun, tak ada pun fikir cinta nak kahwin tu. Betul saya cakap. Tapi rasa berpada dengan berdoa je. Berdoa, ya Allah, tolonglah ya Allah, selesaikanlah urusan rumah tangga ya, baik Muslim ni. Datangkanlah ya laki-laki yang memang Ustaz kata lelaki berjambang ramai ya. Datangkanlah seseorang yang memang Allah takdirkan itu yang terbaik untuk kita. Jadi tak perlu susah payah pun. Walaupun susah juga pengalaman nak kahwin tu, tapi Allah datangkan. So tak perlu nak sibuk-sibukkan fikiran sangat pada waktu itu tentang cinta yang satu ni, iaitu nak cari cinta bakal suami ataupun seorang suami ni. Semua tu Allah datangkan di tengah-tengah kesibukan kita mencari ilmu, ya, mengenal diri, mengenal Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir ya anak-anak sekalian, kita ni bekerja dengan masa yang terakhir daripada ustazah, nanti insya-Allah ustaz akan sambung sikit. Cinta yang besar juga yang bercambah subur di sana adalah cinta ukhuwah fillah. Ustazah sangat mencintai sahabat-sahabat ya, yang telah bersama-sama menjadi sebahagian daripada kenangan indah kita semasa di Jordan. Sahabat sama ada sahabat di Suwaileh ke, di Amman, di Mu'tah ya, di Mafraq, Masya Allah, Ahlul Bait ya, Jamiah Ahlul Bait ya. Ini Jamiah Ahlul Bait ni kita panggil orang Padang Pasir lah ya. Dulu. Sekarang mesti dah banyak berubah kan. Jadi Masya Allah, ukhuwah fillah tu sangat best sangat. Tadi Ustaz nampak ada nama-nama yang mengikuti kita punya live ni. Kak Wan Hasni, Kak Wan Hasni ya. KMKJ juga tu, wakil daripada Irbit tu. Ya, ramai lagi yang Ustaz nampak tadi. Masya Allah, ukhuwah tu sangat manis. Ya, dulu nama rumah ustazah duduk namanya Bait Taubat. Rumah atas namanya Bait Nasuha. Kan rumah bertingkat-tingkat kan? Ada lagi tak sebenarnya? Wallahu alam lah, tak tahulah ada lagi ke tak ada sekarang ya. Jadi ukhuwah fillah tu sangat best, sangat nikmat, sangat manis. Ya, sebab ketika itu kita sama-sama berada dalam pencarian, dalam gelombang mencari ilmu, dan ketika itu kita benar-benar merasakan nikmat cinta sangat kepada Islam dan iman.
Ini nikmat yang sangat besar, nikmat cinta kepada Islam. Sebab itu ya, antara lain masa ustazah kat sana, ustazah samalah dengan ustaz kat sana kan ya. Maknanya kita tu dibentuk untuk menjadi manusia yang bertanggungjawab, ada daya kepimpinan, ya, dipenuhi dengan usrah-usrah, dengan halaqah-halaqah untuk membina kita dari sudut tazkiyatun nafsi. Jadi sayang sangat kalau kita kat sana hanya huha-huha je, hanya masuk kelas yang formal saja, tak ada tambahan-tambahan yang lain. Ya, rasa sayang sangat kalau kita hanya buang masa hanya dengan sesuatu yang tak berfaedah ya, yang mungkin kita senang nak dapat daripada media sosial kan. Kalau yang berfaedah tak ada masalah, tapi yang tak ada faedah bagi saya satu kerugian. Sebab ambillah peluang kat sana dengan sebaik-baiknya, sentiasa amalkan doa, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa na'udzubika min haula'il arba'. Sentiasa doa. Ya Allah, aku minta jauh daripada ilmu tidak bermanfaat. Maknanya apa? Kita nak minta ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Kita nak jauh daripada hati yang tidak khusyuk. Ya, khusyuk adalah di antara sifat yang paling awal Allah angkat akhir zaman ni. Jadi kadang-kadang dengan segala macam benda kat dunia ni, kita hilang fokus, kita hilang perhatian, kita hilang khusyuk dengan Allah. Ya, dan kita minta supaya Allah jauhkan kita daripada nafsu yang tidak pernah puas-puas. Ya, macam-macam yang kita nak cari dalam dunia ni memang tak pernah berakhir lah, tak pernah lega kita punya rasa haus kalau yang kita cari adalah dunia. Ada dua kan, ada dua kegopohan manusia, gelojoh manusia ni ada dua. Satu, manusia yang gelojoh dengan dunia, dia tidak akan pernah hilang kegelojohan dia. Yang kedua adalah manusia yang gelojoh dengan ilmu. Ya, yang lapar dengan ilmu, yang pelahap dengan ilmu. Maknanya apa? Nak cari ilmu je hidup. InsyaAllah Allah akan berikan ketenangan kepada golongan yang kedua ini. Dan kita minta berlindung daripada doa yang tidak dimustajabkan oleh Allah. Barangkali kerana dosa kita, ya, kerana kelalaian kita. Jadi subhanallah, amalkan doa-doa seperti ini anak-anak sekalian, dan jaga amal soleh masa fasa kita belajar ni. Nak tanya ustaz ni, tanya soalan tiba-tiba ni. Masa belajar dulu kan ustaz rajin tak bangun qiyam? Masya-Allah. Orang kata apa, baina ya. Ada masa rajin, ada masa malas. Tapi banyak rajin ke banyak malas? Ya ke, Allahu Akbar. Ke soalan ni soalan mengejut. Soalan mengejut. Okey. Mu'tadil sajalah, biasa-biasa saja. Berapa soalan tu? Okey, tak adalah, sebabnya bagi ustazah ya, anak-anak, ustazah rasa masa belajar kat Jordan dulu, ya Allah, tak tahulah nak cakap walaupun masa tu musim sejuk kan, tapi rasa macam satu komitmen, disiplin kita untuk bangun lebih awal. Maknanya biar dapat tahajud sikit kan ya. Ingat lagi kawan-kawan, baik nasuhah, baik taubat kan, ya Allah. Kadang-kadang ada masa kita punya boiler pemanas air tu rosak. Jadi ya Allah, macam apa? Kerah, kerah. Maknanya beku. Beku kita punya tangan, anggota wuduk ni kena ke air sejuk yang amat. Kadang-kadang berdiri dulu, nak ambil tu sampai setengah jam kadang-kadang ya, sebab nak bolehkan ambil wuduk. Tapi maknanya Allah subhanallah, Allah tolong sangat ya untuk ingat pertemuan dengan Allah pada waktu qiyamul lail ya. Allah tolong kita untuk ingat jaga ibadah sunat. Allahu Akbar, terlalu indahlah anak-anak semua ya. Keadaan semasa di Jordan dulu. Macam saya kata pada awal tadi, seorang anak kampung yang tak tahu hala tuju pun sebenarnya, yang tak tahu apa akan berlaku pada hidup dia, tapi subhanallah, Allah yang maha baik, Al-Barur Rahim, telah mengisi, mengurniakan takdir yang indah-indah, menyiapkan ya anak kampung ini ya dengan sesuatu yang insya-Allah ya akhirnya menjadi bekal yang baik juga dalam kehidupan semasa sekarang lah ya di tanah air Malaysia. Silakanlah Ustaz. Kita ni 2 minit lagi ada masanya. Dah habis dah masa kita. Ya ke? Ni macam dah penghujung ya. Okey, baiklah. Sikit lagi sebagai pengalaman kecil ya. Ustaznya dengan ustazah kami di Malaysia hampir setiap tahun pergi menunaikan ibadat umrah. Memang kalau boleh flight ni biarlah daripada KL terus sampai ke Jeddah. Itu yang terbaik. Kalau kata KL singgah kat Singapura baru pergi ke Jeddah, tak best. Ada juga macam tu. Kalau kata KL singgah dulu ke Dubai. Walaupun orang kata best Dubai ni pun masih lagi
kurang sedap hati untuk menerimanya. Tapi kalaulah kata okey, flight kita ni transit kat Jordan, Masya Allah hati tu berbunga-bunga jadi. Biarpun ada masa kadang-kadang transit tu lama, ada masa transit tu sekejap. Hatta kalau pun yang transit tu sekejap, kami rasa puas hati. Dan memang Alhamdulillah dan rasa kalau tahun lepas kami pergi ke Palestin, memang singgah di Jordan, kemudian duduk beberapa hari di Jordan. Dan untuk maklumat sebelum ni pun memang Ustaz pernah dijemput oleh pihak kedutaan kat Jordan bersama dengan Allahyarham Ustaz Aziz Hanafi, lama dah, untuk memberikan ceramah kepada pelajar-pelajar Malaysia di Jordan. Jadi nak beritahunya ialah bagaimana hati kami ni muta'alliq bil Urdun. Sentiasa saja jatuh cinta dengan Jordan. Sebab apa? Tentu sekali ia berkait dengan soal keberkatan. Keberkatan bumi yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bumi Syam. Dan sebagaimana kita belajar, bumi Syam ni ialah 4 negara. Jordan, Lebanon, Syria dan Palestin. 4 bumi Jordan ini, 4 bumi ini dulu dikenali sebagai Syam. Datangnya penjajah, farraq tasud, divide and rule, pecah dan perintah, maka lahirlah nama-nama kecil. Jadi nak menggambarkan bagaimana bumi ini bumi yang sangat-sangat diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak sewajarnya untuk adik-adik merugikan masa, merugikan umur berpada dengan ilmu rasmi yang diambil daripada universiti tanpa kita mengambil, memanipulasi dan menggali khazanah ilmu-ilmu lain yang begitu banyak ada di Jordan. Namun dalam masa yang sama, Ustaz juga perlu mewujudkan satu realiti kepada adik-adik di Jordan, iaitulah kalau dalam konteks di Malaysia, ya, semua ilmu yang kita belajar kat Jordan itu sangat bermanfaat. Namun, oleh kerana Ustaz dan Ustazah pun kami berdua sebagai pensyarah universiti, duduk dengan orang universiti, tahu tahap perbincangan dan suasana-suasana kritikal yang ada di universiti, antara yang agak kritikal dengan maksud memerlukan ramai tenaga-tenaga, pakar, profesional untuk mengisi ruang-ruang ini ialah pertama sekali ialah kalau di bidang usuluddin, mereka yang terlibat dengan pengajian muqaranatul adyan, perbandingan agama. Jadi kalau adik-adik yang terlibat dengan pengajian usuluddin, nak teruskan dengan hadis ke, dengan tafsir ke, silakan. Tetapi cuba jenguk-jenguk jugalah tajuk-tajuk yang berkaitan dengan muqaranatul adyan, perbandingan agama, sebab ia merupakan tajuk yang mahal, tajuk yang marketable, yang boleh kita bawa ke tengah pada masyarakat. Apatah lagi dalam suasana kita di Malaysia ni yang memiliki rumpun agama yang begitu banyak. Ada Buddha, ada Hindu, ada Kristian dan sebagainya. Jadi kita perlukan kepada dialog peradaban agama. So macam mana kita nak bawa manhaj, macam mana approach, macam mana kita nak delegatekan ilmu itu dengan cara yang betul. Sedangkan kepakaran dalam bidang muqaranatul adyan itu agak terbatas. Adapun dalam bidang syariat, begitu sekali luas, terutama sekali bab fiqh, terutama sekali yang Ustaz nampak ialah dalam soal sistem perbankan Islam. Sehingga hari ini bagaimana bank-bank masih lagi mengguna mereka yang disebut pakar rujuk, memang mereka yang mutamakin dalam bidang usul fiqh, dalam bidang qawaid fiqhiyah, tetapi bukannya mereka yang betul-betul spesialis dalam bidang keuangan Islam. Tetapi tak apalah, biarpun sekadar usul fiqh secara umum diambil sebagai mustasyar, penasihat, advisor kepada sistem perbankan. Sebab apa? Sebab keperluan yang mendesak. Jadi kepada adik-adik yang belajar di lapangan syariat, tolong jenguk-jenguk jugalah hal yang melibatkan soal ekonomi Islam, perbankan Islam, institusi keuangan, sebab dia merupakan syai'un muqaddimatul hiwar, satu tajuk yang panas, satu tajuk ini perbincangkan. Sebab penting kita memposisikan diri kita. Bila balik ke Jordan, kita tahu kita ni nak jadi siapa dan nak jadi apa. Sebab zaman balik daripada Jordan, kemudian photostat lah CJ banyak-banyak, pergi submit, konon-kononnya nak jadi pekerja makan gaji, jadi ustaz yang rasmi di sekolah kementerian. Ala ma'ataqid qad marra hadhil marhalah. Zaman itu zaman yang telah pun berlalu. Jangan terlampau manja.
Adik-adik jangan terlampau manja dengan maksud bila balik ke Malaysia fikir nak kerja makan gaji. Dalam fikiran nak kerja makan gaji. Nama je makan gaji tapi kadang-kadang gaji yang makan kita. Jadi kita kena luaskan. Luaskan untuk menjadi seorang independen. Bermanfaat untuk ummah. Jadi itu penting ilmu kepimpinan. Kita kena install dalam diri kita. Ilmu agama, haqqa ilmu tu. Biar betul ilmu mahdah, ilmu prinsip agama tu. InsyaAllah kalau kita ni betul-betul mantap ilmu agama kita, tak kisahlah di bidang syariat, ke usuluddin, ke fiqah, ke hadis, whatever. Ibarat kata, sebagai Ustaz pinjam kata-kata Syekh Jamaluddin Al-Afghani ketika mana beliau dihalau daripada bumi Afghanistan untuk pergi ke somewhere oleh pihak British, dan British berikan sejumlah wang kepada beliau untuk bekalan ketika mana di negara berkenaan. Kata Syekh Jamaluddin Al-Afghani, aku tak perlukannya sebab seekor harimau yang berjalan di dalam hutan tak pernah bawa bekal, dia kata. Tak pernah bawa bekal. Tak tahulah kok ada harimau yang bawa bekal atas belakang dia geduk-geduk berjalan. Tak pernah. Sebab apa? Di mana dia pergi pasti ada bekalan. Begitulah juga kita insya-Allah. Kalau adik-adik ilmunya mutamakin, laisa mabni ala taraf. Ilmu yang mantap bukannya ilmu di pinggiran-pinggiran sahaja, ilmu yang mutakhassis, bukan betul saqafah amah semata-mata. Insya-Allah kita akan sangat mahal. Kita seorang yang sangat mahal ketika pulang ke Malaysia. Contoh katakanlah adik Naim, pengusi kita. Sebut saja Ustaz Naim siapa dia? Oh masya-Allah, dia ni seorang yang sangat hebat dalam ilmu falak. Maka insya-Allah pada masa itu berebut-rebut semua pihak akan cari Ustaz Naim. Apatah lagi kalau dah dilihat Ustaz Naim itu single and available. Contoh. Nah, lagi mudah untuk mendapat jodoh. Ala kulli hal, sana sebutnya ialah pertama sekali mantapkan ilmu dengan al-qiyadah, dengan kepimpinan. Yang kedua ialah ilmu itu sendiri, fundamental ilmu itu kena kuat, thaqafahnya kena tinggi. Dan dengan bekalan tersebut, mindset kita kena jelas. Iaitulah aku bukan fikir sangat nak bekerja makan gaji, tapi aku mesti membina satu keupayaan sendiri. Sebab isu supply and demand tidak seimbang. Kalau semua fikir nak makan gaji belaka, itu yang kita flash tu. Jadi kita kena buat sesuatu. Maybe kita menjadi seorang entrepreneur, tetapi kita bertitle ustaz. Okey, sebut siapa dia Naim ini. Oh, dia ni CEO Air Asia yang baru. Contoh. Nah, ataupun dia ada penerbangan tersendiri tapi dia seorang ustaz yang mutamakin dengan ilmu. Yes, yang ni kita nak hasilkan. Dan benda ni bukan mustahil. Insya-Allah. Amin insya-Allah. Nah. Kita naik pada masa itu kami berdua akan dapat naik kapal terbang free lah kan? Insya-Allah. Ya. Sebut saja ada Ifah kan? Ya saya. Siapa dia? Okey, pakar dalam bidang fiqh ahwal syakhsiyah. Contoh, okey, dalam bab, maaf ya Ustaz sebut di sini, kadang-kadang isu haid, nifas, istihadah kat Malaysia masih lagi berterabur tau. Belum dimanhaji elok-elok, belum ada muslimah yang betul-betul dianggap sebagai pakar rujuk yang bimaknal kalimah, dengan makna yang sebenarnya di peringkat domestik, di peringkat kebangsaan. Tiba-tiba datang Ustazah Ifah. Siapa dia? Ini pakar rujuk hal ehwal syakhsiyah. Pada masa itu insya-Allah akan ramai pihak yang akan santuni kita, yang akan refer kepada kita. Maka pada masa itu insya-Allah wa imma habwan dunia wa imma habwan akhirat akan datang kepada kita. Yang paling penting isi dengan ilmu, isi dengan daya kepimpinan, ikhlaskan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan buang masa keberadaan kalian dalam tempoh 4 tahun di Jordan. Ini tak pantang musisif balik ke Malaysia. Pantang musisif balik ke Malaysia. Pergi London. Itu dia. Betul tak Naim? Anda belum pernah pergi Ustaz. Ini sebut Naim lain lah ya. Nah, jadi cuba belajar sungguh-sungguh. Memang perit. Fa inna ma'al usri yusra. Hanya dengan ma'rifah, satu keperitan saja yusra, datangnya nakirah. Ya dulu ala umum, banyak kelapangan, keluasan, kemudahan yang kita akan perolehi dengan satu kesulitan. Jadi
Orang Kelantan panggil ok senapah. Tak kenapa. Tu big tu orang Kelantan tu. Baik, ni ODP yang kerja ni. Ok senapah. Ok senapah, insya-Allah kita akan menjadi seorang yang terbaik biiznillah. Jadi akhir sekali sebagai penutup, oleh kerana Ustaz yang buka di awal tadi, Ustaz beri kepada Ustazah lah yang untuk menutup perbincangan kita ya. Ada soalan ke Ustaz Naim dengan Ustazah Ifah? InsyaAllah. InsyaAllah. Ke tak perlu soalan dah? Dah terlajak masa dah. InsyaAllah kita ada satu, kita akan ambil satu dua soalan saja. Okey, silakan. Satu soalan boleh Ustaz Naim? Okey, insyaAllah. Soalan yang pertama datangnya daripada ni adalah ketua Hewi kita di Al-Bait di Mafraq. Soalannya berbunyi, saya ingin bertanya apakah persiapan ilmu yang perlu dibuat oleh bakal graduan, khususnya graduan Timur Tengah, untuk menghadapi cabaran berhadapan dengan masyarakat dan alam kerjaya demi memastikan wanita qanitat itu terus tabat dalam diri setiap graduan. Jadi persilakan kepada Ustaz atau Ustazah. Ustaz cuba jawab sebab tanya qanitat kan. Kalau qanitin Ustaz. Ya, saya cuba jawab insya-Allah. Ustazah dah melalui pengalaman itu, balik saja daripada Jordan. Alhamdulillah tak lama ya, terus sambung belajar master dan kemudian interview ustazah yang pertama dengan UTM, alhamdulillah terus berjaya menjadi pensyarah UTM. Alhamdulillah. So ustazah ada pengalaman interview banyak-banyak sangat ya. Alhamdulillah. So kita masuk dalam kerjaya. Jadi macam mana kita nak menjaga diri sebagai wanita yang kita sentiasa bercita-cita untuk jadi wanita qanitat. Qanitat adalah wanita yang taat kepada Allah. Wanita yang banyak amal soleh, ya, wanita yang dalam jiwa dia ada keimanan, tauhid, keyakinan kepada Allah. Pertama sekali, saya cakap ni laju-laju sikit lah ya, Ifah dengan Ustaz Naim ya, nak kejar masa. Yang pertama sekali, kita mesti ada prinsip. Kita mesti ada prinsip, kita mesti ada jati diri. Bawalah prinsip kita, bawalah personality kita yang berprinsip tu di mana-mana pun. Jangan mudah orang kata loklak. Jangan mudah terpengaruh ya, terpengaruh dengan apa jua keadaan yang apatah lagi akhir zaman ya, macam-macam fitnah akhir zaman. Kita mesti ada prinsip. Dan prinsip ni dibina daripada mana? Daripada kefahaman kita terhadap agama. Itu prinsip. Bukan prinsip reka-reka sendiri. Ya, bukan prinsip entah apa-apa tak tahulah kan. Tapi prinsip yang terbina daripada al-fahmu. Kalau ingat balik rukun-rukun yang penting dalam arkanul bai'ah ya, dalam rukun penting nama yang pertama apa dia? Al-fahmu. Dulu saya tak faham kenapa mesti letak al-fahmu dulu. Tapi sekarang alhamdulillah semakin faham. Mesti letak al-fahmu dulu, kefahaman. Sebab itu akan jadi prinsip kita. Ya. So bila kita ada prinsip, prinsip ni mesti datang daripada Hai. Kita boleh buka dekat sini ya. Ya, prinsip ni mesti datang daripada akidah kita, tauhid kita kepada Allah. Jadi bila kita berpegang pada prinsip, cabaran dia banyak anak-anak semua. Ya, tomahan orang, pandangan orang, macam-macam lah. Mungkin tak dapat kerja ke apa. Tapi bila kita yakin dengan Allah, soal semua yang kita takutkan itu semua dalam genggaman Allah sebenarnya. Ya, jadi penting sangat pertama prinsip daripada kefahaman, daripada akidah kita tadi yang sahih. Yang kedua adalah rangkaian, ribat kita. Ustaz panggil, ini cakap dengan anak-anak, cakap Arab ni panggil ribat lah. Ya, ataupun rangkaian kita. Rangkaian kita mesti kuat anak-anak semua. Kita jangan berjalan seorang-seorang tau. Ya, kat Malaysia, kat mana-mana, jalan seorang-seorang kan menakutkan kan ya. Cuma sekarang ni kena jaga jarak. Pandemik ya. Tapi walaupun jaga jarak, depan tu anak kita, sini kakak kita kan ya, maknanya kita tak jalan seorang-seorang. Kita mesti ada ribat, kita ada rangkaian. Kita tak akan mampu bawa dakwah ni seorang-seorang. Ya, kita tak akan mampu menjaga prinsip dengan seorang-seorang. Sebab apa? Musuh yang nyata dan tak nyata tu terlampau banyak. Syaitan, nafsu, ya, orang munafik, orang-orang yang orang kafir yang memang memusuhi. Jadi dengan rangkaian, alhamdulillah. Ya, bila balik Malaysia kita ada sahabat-sahabat kita ya yang sama-sama memberikan kekuatan kepada kita. Ustazah anak-anak ya, memanglah mungkin ustazah di antara ustazah Jordan yang kerap keluar TV. Ya, berbanding dengan ustazah Jordan yang lain ya. Sebenarnya satu cabaran juga ya nak menjaga prinsip ya, macam-macam pandangan.
Tapi oleh kerana ustazah ada ribat, ada rangkaian kawan-kawan ustazah semua suka hati je nak tegur ustazah bila-bila masa. Ada juga kadang-kadang rasa macam terguris hati tapi tak guna kita nak terguris sebab kawan kita cakap benda yang benar. Kadang-kadang tegur penampilan, tegur pakaian, tegur. Masya Allah, ini kawan yang sebenar. Al-ukhuwah fillah. Ya, kawan kerana Allah. Walaupun kita rasa perit dengan teguran pada hari itu, tapi kita menikmati kemanisan ukhuwah teguran tersebut. Sebab apa? Kawan kita benar-benar sayang kat kita. Dia bukan cakap pada kita benda yang kita senang nak dengar saja, tapi dia nak benda yang memang bertepatan dengan pandangan Allah Azza wa Jalla. Jadi penting sangat ya, bila kita duduk, kadang-kadang dah duduk kat Malaysia, mungkin jadi somebody ke apa benda ya. Kita takut hati kita ni tak terjaga. Tapi dengan ada ribat tadi, ada kawan tadi, rangkaian tadi, sahabat-sahabat fillah ni, Masya Allah, sangat menjadi reflect, menjadi mirror, menjadi cermin kepada diri kita. Ya, seolah-olah mengingatkan kita balik, dulu kita sama kan, niat kita nak apa, nak cari apa. Masya Allah, jadi cerminan sangat. Alhamdulillah, terima kasih sangat, syukur adanya rangkaian tadi. Jadi bila ada dua perkara tu, insya-Allah akan kita akan lebih kuat menghadapi cabaran. Dan yang ketiga, yang terakhir ya, soalan akhir. Ustaz ni dia risau takut ustazah kena minum air. Okey. Semangat ni cakap dengan anak-anak ni ya. Anak Jordan tak lepas lagi. Okey, yang ketiga adalah penerusan kepada pencarian ilmu. Bukan bermakna bila anak-anak balik ke Malaysia anak-anak tutup buku, hanya buka buku untuk menyampaikan. Kalla, sama sekali tidak. Tapi sebaliknya kita terus berguru, kita terus belajar. Ya, buka kitab, tak faham tanya. Masya Allah, ustazah ada kawan-kawan kalau bab fiqh akan call dia, akan telefon dia. Sampaikan kawan tu tahu dah kalau ustazah call dia adalah benda fiqh nak tanya. Ada kawan-kawan pakar dalam bidang hadis, zakal dia tahulah tu nak tanya hadis ni sahih ke tak sahih. Kita punya rangkaian tu, kita terus belajar dan belajar, ya. Dan sekarang kami berdua antara hobi kami ya malam-malam bila kami nak berehat ya anak-anak sekalian adalah mendengar ceramah-ceramah dalam bahasa Arab daripada syekh-syekh Arab sanalah. Ya, dengar. Jadi satu minat bersama untuk dengar dan kami boleh menangis berdua dengan ceramah Arab tu. Ya, sama-sama menangis kadang-kadang. Masya-Allah. Jadi kelazatan dengan ilmu ni tak tahu nak cakap macam mana anak-anak semua. Bila kita menghargai yang sedikit, Allah akan bagi lebih. Ya, kita menghargai sedikit ilmu yang dapat, Allah akan tambah, akan berlaku ziyadah. Jadi pandai-pandailah anak-anak, hargailah peluang yang ada. Ya, kalian terpilih sangat berada di bumi Anbiya. Anak-anak ustazah tak ada seorang pun lagi yang pergi kat Jordan. Ya, walaupun ustazah nak sangat, ya Allah, macam mana nak bagi ya. Tapi bayangkan betapa terpilihnya kalian. Dalam keadaan ustazah nak sangat anak-anak mengecapi pengalaman yang sama, tapi Allah menentukan yang terbaik di sisi Allah. Mungkin ada pengalaman tempat lain untuk melengkap dan menyempurnakan lagi keluarga ini. Jadi belum lagi setakat ini ada yang sampai ke sana. Tapi insya-Allah kami ada lagi anak-anak bawah-bawah ni. Insya-Allah. Yang belum PSR, yang belum PMR, yang belum SEM. Insya-Allah mudah-mudahan yang akan ke sana ya. Amin insya-Allah. Supaya dapat meneguk semula nikmat yang pernah kedua ibu bapanya rasai di bumi Anbiya Jordan. Terima kasih anak-anak semua. Minta maaf salah silap kami dalam menyampaikan. Terima kasih kepada pihak pegawai pendidikan Malaysia Jordan ya atas peluang yang diberikan. KMKJ, Hewi, semualah persatuan tu. Terima kasih anak-anak semua. Ustaz minta sangat anak-anak yang sedang belajar fisabilillah, tolonglah doakan kami. Ya, tolong doakan. Doakan Allah dosa kami, mengangkat darjat kami, memberkati usia kami. Doakan Mahat Tahfiz yang kami bina, Madinatul Hufaz ya. Sebab Allah selalu percaya dan yakin doa-doa anak-anak yang sedang belajar adalah doa yang mustajab insya-Allah. Amin insya-Allah. Sikit Ustaz tambah ya. Ada lagi. Sila Ustaz, sila. Okey, baik. Pertama sekali Ustaz harap supaya keberadaan adik-adik di Jordan jangan sekadar hidup dalam suasana kita orang Malaysia sahaja. Lebih parah kalau Kelantan belaka. Ni game mana ni? Game Bukit Maruk contohnya. Ni game mana ni? Game Binja. Langsung untuk keluar. Itu lagi kelakar tu. Jadi cuba perluaskan muamalah itu dengan orang Arab. Ustaz masa belajar kat Jordan dulu memang ambil satu indikator. Indikatornya apa dia? Aku mesti berkawan dengan orang Arab sampai ke tahap aku boleh balas dalam bahasa Arab. Masya-Allah. Dan alhamdulillah Ustaz boleh balas dengan orang Arab.
Hatta sekarang ni pun kalau ada sedikit clash dengan ustazah pun bunyi Arab tu keluar. Allah Akbar. Ngaruh ke Arab tu. Memang. Kan Arab kan macam-macam. Kita nak sewa bas, datang lewat. Kita akan balah. Pergi ke airport, timbangan tak betul. Kita akan balah. Jadi insya-Allah sesiapa yang sampai ke PK boleh balah dalam bahasa Arab, memang puas hati. Tanda bagaimana muayashah dan muamalah dia dengan orang Arab tu betul. Jangan sampai ke PK konon-konon balah dengan orang Arab tapi hatta cakap Arab bunyi Kelantan. Allah Akbar. Sekali Ustaz masih ingat ya, ada seorang orang Kelantan pergi Jordan, anak-anak ni sama-sama dulu. Dia tengok Arab tengok je dia. Dia kata apa? Maza tara yujadain? Bayangkan. Maza tara yujadain? Apa tengok-tengok? Ada hutang? Ada tu sekali terjemahan yang tak betul. Padahal amma tarani, apa yang kamu tengok tentang aku, itu dia. Tapi maza tara yujadain. Kenapa? Inilah dia gara-gara tak pernah muamalah secara orang Arab. Itu yang pertama. Yang kedua, tajuk ni mungkin payah nak terkeluar daripada setengah orang, tapi Ustaz kena sebut. Itulah berkenaan dengan isu bait Muslim. Bait Muslim. Memang kita kena akui bahawasanya yang pergi sana tu ialah syabab, akhwat, okey, masyarakat semacam tengah-tengah tadi kan. Okey, nah ana anta anti, ana anta anti. Tapi di tengah-tengah tu berbunga-bunga cinta satu sama lain. Jadi dalam hal ini, ya, kita orang Islam, tentu apatah lagi pelajar agama, maka kita ada garis panduan syarak. Bagi ustaz, dalam hal ini senang je. Banyak ayat-ayat Quran yang menjadi dasar kepada kita. Wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan. Letakkan sesuatu itu pada neracanya yang betul. Jangan sengit. La ifrat wala tafrid. Jangan over sangat, jangan meleset sangat. Jadi pandai-pandailah kita nak imbang hari ini. Kalau rasa berputik cinta satu sama lain, serasilah aku dengan Sianu Besianu kerana ilmu dia, kerana fikrah dia, kerana keterampilan yang ada pada dia, maka bismillah, silalah urus secara syariah compliant. Ikut syar'i. Okey, biasa kan ada kan bait Muslim kan orang tua-tua kan, abang master ke apa, bahkan apa ni daripada kedutaan apa, insya-Allah mungkin boleh bantu. Kita boleh uruskan oleh menteri. Jadi nak bagi tahu bagaimana dalam hal ini kita kena buat secara profesional dan ikut hukum syarak. Jumpa dengan yang dah berkahwin mutazawijah ni, okey, ni berkenaan dengan yang ni, kemudian majlis ta'aruf, dan ta'aruf tu tak semestinya jadi, istikharah, kemudian bila ada pencerahan, hello kepada mak ayah, kemudian bincang nak kahwin di mana, di Jordan ke, di Malaysia ke, buat secara tertib terni. Sebab perkara ini, kalau kata kita langsung ignorekan benda ni, kita kosong, atau naklah 4 tahun aku nak fokus belajar saja. Kadang-kadang, ialah bila balik ke Malaysia tu, ada juga yang terlepas kata, ya Allah kenapalah aku tak takdim akhwat tu. Jadi hak baik-baik semua dah tak ada belaka dah. Tinggalnya yang kurang-kurang je ke Malaysia. Maaf cakap lah Ustaz, direct to the point masa nak habis ni. Jadi silalah urus, tapi jangan sampai pekak terabai pelajaran, terabai tugasan hakiki sebagai seorang pelajar. Jadi biar ada istilah booking ke dulu ke, berkenalan-kenalan satu sama lain terlebih dahulu. Ini perkara penting ya. Dan kalau Ustaz boleh menceritakan pengalaman Ustaz, memang kami berkenalan di Jordan. Dan kalau ditanya macam mana Ustaz berkenalan dengan Ustazah, sangat menarik. Ini berkat KMKJ. Allah Akbar. Betul. Satu ketika kami nak pergi rehlah ke Mesir. Ke Mesir kan. Jadi oleh kerana persatuan paling besarnya KMKJ, jadi kebetulan Ustaz sebagai yang dipertua, semua kena submit pasport pada Ustaz belaka. Allah. Jadi Ustaz saringlah pasport seorang tengok. Jadi Ustaz dengarlah cerita-cerita di hujung telinga tu, adalah seorang akhwat yang di Universiti Yarmouk pakai purdah. Okey, orang yang tinggi lampai, okey, manis orangnya, pandai membaca Quran, akhlaknya bagus, okey, tapi straightforward, tak buat muamalah dengan orang lelaki, namanya orang Nagori 9 gini-gini. Jadi Ustaz pun tengok dalam
dalam pasport ni. Ni orangnya. Jadi pergi ke Mesir, jeling-jeling sikit, jeling ikut syarak lah kan. Allah. Okey. Kemudian barulah rujuk kepada orang tua kat sana, kemudian barulah bincang. Okey, akhir sekali alhamdulillah biiznillah kahwin. Jadi contoh nak lebih-lebih detail ni kena datang ke Malaysia lah, bincang. Dan agak secret perbincangan ini. Jadi itulah kira-kiranya yang dapat kami sampaikan. Maaf terkasar bahasa. Sebenarnya tajuk ni memang tajuk yang kami suka sangat sembang. Cerita belajar, imbas. Kalau kata nak sambung sejam 2 jam lagi pun insyaAllah boleh. Tapi masa terbatas, pada itulah saja yang dapat kita buat. Bahkan kalau kata ada kelapangan, jemputlah kami berdua untuk fizikal kami pergi ke Jordan. InsyaAllah. Kita akan buat program, kita akan buat itu dan ini insyaAllah ia akan lebih memaknai insyaAllah. Jadi Ustaz serahkan kepada sahabat kita berdua untuk menutup program. Ustaz ada apa? Tak ada. Syukran jazil. Okay. Masya Allah. Sungguh menarik perkongsian daripada Ustaz dan Ustazah, pengalaman-pengalaman yang bagi saya banyak yang kita boleh ambil daripada pengalaman Ustaz dan Ustazah. Antaranya cinta yang Ustazah tekankan adalah cinta berkaitan dengan ilmu itu sendiri. Macam mana mujahadahnya dalam mencari ilmu dan di samping kita tak meninggalkan juga daripada sudut berpersatuan dan juga talaqi kan. Dari sudut itu apa yang saya nampak pentingnya pengurusan masa itu sendiri. Betul Ustaz Ustazah? Dan saya teringat kata Imam Asy-Syafi'i yang mafhumnya barang siapa yang tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka ia harus menahan perihnya kebodohan. Maksudnya kat sini pentingnya untuk kita selaku mahasiswa-mahasiswi di Jordan untuk mengambil peluang sepanjang kita berada di sini. Tak lama pun macam kata Ustaz, selama 4 tahun. Macam saya baru tahun pertama dan sahabat moderator saya sudah pun tahun yang terakhir. Jadi insyaAllah saya akan gunakan nasihat yang diberikan oleh Ustaz dan Ustazah untuk diamalkan sepanjang tempoh 4 tahun ni. InsyaAllah Ustaz Ustazah. InsyaAllah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah pun berada di penghujung rancangan. Jadi kami di pihak penganjur mengucapkan jazakumullah khairal jaza kepada Al-Fadhil Ustaz dan juga Ustazah kerana sudi menerima jemputan kami. Pada asalnya pada tahun lepas kita ada menjemput Ustazah, tapi Ustazah ada kekangan untuk ke Palestin. Jadi alhamdulillah kita dapat bersama Ustazah di dalam live ni. Kami ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kerana sudi bersama kami. Dan tadi Ustaz ada sebut berkaitan Mu'tah apa tu. Jadi Ana daripada Universiti Mu'tah dan Ustazah daripada Universiti di Amman, di WISE. Alhamdulillah. Okey. Dan kepada sahabat-sahabat penonton yang bertanya, minta maaf kerana kita kesuntukan masa tidak dapat menjawab ke semua soalan yang ada pada hari ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi dengan Ustaz dan Ustazah di lain masa. Jadi kami juga memohon doa daripada Ustaz dan Ustazah supaya sentiasa mendoakan kami di sini. Mudah-mudahan pulang ke Malaysia dapat berbakti kepada masyarakat, dapat mencurahkan ilmu, bukan ilmu yang di pinggiran saja Pak kata Ustaz tadi, tapi ilmu yang benar-benar mantap, mampu kita mendidik masyarakat, mendekatkan dengan Al-Quran dan juga dengan Islam itu sendiri insya-Allah. Jadi akhir kalam, apa yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah yang kurang datang daripada kelemahan diri kami sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Ustazah lupa tadi nak cakap pasal shawarma, maklubah. Kita makankan bagi pihak kami. InsyaAllah. Makan Qahirah ya. Makan Qahirah. Qawareh. Okey, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.